Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan fahayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia, Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah sebab kita masih direzekikan oleh Allah. Amin. Kuliah kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet, daripada Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ari, Imam Masjid Al-Qudus Seri Kembangan Selangor. Dengan pengajian kita hari ini, pengajian berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solehin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, warga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Farid untuk meneruskannya dengan segala hormat. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya
Dia masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita menambah ilmu kita, yang menyebabkan kita dapat beribadat dan dapat kita usahakan kehidupan kita selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sifat istiqamah, dan Allah Taala memberkati ilmu yang kita pelajari. Seterusnya Allah Taala memberi taufik untuk kita mengamalkan ilmu ini, dan juga supaya Allah Taala bagi taufik untuk saya dan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk Allah Taala mudahkan kita untuk sampaikan ilmu. Jadi pada petang ini kita terus kepada perbincangan hadis yang seterusnya, iaitu sebelum ni kita telah habis cerita tentang hadis yang ke-15, hadis yang merangkumi 3 perkara, iaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi itu 3 perkara ini juga sebahagian daripada akhlak yang sudah kita pelajari, akhlak Islam yang kita pelajari, supaya Islam yang kita amalkan ini menjadi cantik, menjadi elok dengan kita adanya sikap kita bercakap benar, kita bercakap perkara-perkara yang baik, dan juga menunjukkan indahnya Islam itu dengan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, iaitu dengan kita sentiasa memuliakan jiran tetangga kita, dan begitu juga dengan kita memuliakan tetamu. Itu adalah zahir akhlak yang terzahir apabila kita memiliki iman yang sempurna. Jadi oleh kerana itu iman yang sempurna ialah satu perkara yang kita kena usahakan supaya iman kita sempurna. Di samping itu, di samping akarnya yang kita usahakan dengan iman yang betul, maka zahirlah buah-buah daripada pokok itu, iaitu akhlak-akhlak yang mulia. Jadi hadis yang ke-6 ni, hadis yang ke-16 yang kita akan bacakan ini ialah salah satu daripada 4 perkara yang sebelum ini telah disebutkan, ialah sebahagian yang berkaitan dengan akhlak-akhlak Islam. Yang mana 4 hadis yang disebutkan ni ialah antara yang menunjukkan kepada jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ada kelas tu dulu. Okay. Jadi kita baca hadis yang ke-16, iaitu tajuknya jangan marah bagimu syurga, muka surat 162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari rahmatullahi alaihi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku, yakni ausini, berilah wasiat kepadaku, yakni berilah pesanan, berilah nasihat, beri pesanan kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, lalu lelaki itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah, la taghdab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Adab, iaitu bab tentang amaran daripada bersifat marah. Nanti dulu baru ada kelas. Okey. Jadi hadis ni
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, iaitu dan juga hadis ni sahabat yang meriwayatkan hadis ni ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana beliau ni satu orang yang sentiasa bermulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kepentingan hadis, Al-Jardani rahimahullah telah berkata, hadis ini mempunyai pengertian yang besar. Dalam hadis ni walaupun disebutkan dengan kata Nabi SAW itu la taghdab, dengan dua perkataan. Tetapi hadis ni mempunyai pengertian yang sangat besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah SAW yang ringkas, tetapi mengandungi pengertian yang padat, yang banyak, kerana ia menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kepentingan hadis yang nak rujuk kepentingan hadis ni juga seperti mana kita rujuk pada hadis yang ke-13. Okey, maksud perkataan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahawasanya seorang lelaki, seorang rajulan dia lafaz nakirah, yang lafaz dia datang yang dia lafaz nakirah, maknanya memberi makna umum. Cuma maka bila kata nakirah kita terjemahkan dengan seorang lelaki. Walaupun kat situ dia tak sebut rajulan wahidan, tapi dia sebut rajulan pun sudah memadai, menunjukkan yang tanya Nabi itu adalah seorang lelaki. Jadi siapakah lelaki yang bertanya kepada baginda SAW itu? Maka ada pendapat mengatakan bahawa beliau adalah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan Sayyidina Abu Darda yang dirujuk sebagai seorang lelaki itu ialah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Seperti mana yang terdapat dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabarani. Imam Tabarani telah mengeluarkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, mana riwayatnya itu lafaz bahasa Arabnya seperti berikut. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilunil jannah qala la taghdab walakal jannah. Iaitu aku berkata ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku akan sesuatu amalan yudkhilunil jannah, yang membolehkan aku masuk, yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Bagi tahulah satu amalan kepada aku yang mana dengan amalan tersebut aku boleh masuk syurga. Maka Rasulullah SAW menjawab, la taghdab walakal jannah. Maka Nabi SAW sabda, janganlah marah, maka bagimu syurga. Maknanya apa kat sini? Sebab tu di dalam tajuk hadis ni disebut jangan marah bagimu syurga. Nak menunjukkan apa? Orang yang mana Nabi SAW beritahu, dengan menahan kemarahan, maka Allah Ta'ala menjanjikan syurga. Jadi kat sini yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka sebab itulah ada ulama yang mengatakan rajulan yang disebutkan dalam hadis yang kita baca ini, maknanya dia merujuk kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Pendapat yang lain pula mengatakan bahawa beliau itu, yakni lelaki itu bernama Jariyah. Jariyah ibnu Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Yang mana Imam Ahmad rahmatullahi alaih telah meriwayatkan daripada Qudamah bahawa beliau berkata, tak malu ni duduk sana. Tak yalah. Beliau daripada Qudamah bahawa beliau berkata,
dalam riwayat itu an Jariyah bin Qudamah as-Sa'di annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah qul li qawlan yanfa'uni wa aqlil alayya la'alli a'ihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab fa'aada alaihi hatta a'ada alaihi miraran kullu dhalika yaqulu la taghdab. Daripada Jariyah bin Qudamah as-Sa'di bahawasanya kat sini Imam Ahmad kat situ disebut Qudamah, maksud kat sini Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Beliau berkata beliau telah bertanya sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dan ringkaskanlah. Maksudnya beliau minta pada Nabi nasihat, kata bagi aku satu nasihat yang fa'uni, yang boleh memberi manfaat kepadaku. Kata wa aqlil alayya. Dan ringkaskan. Bagi nasihat tu jangan panjang-panjang, pendek-pendek. La'alli a'ihi. Supaya aku dapat memahami dan aku dapat mengingatinya. Maksudnya aku dapat hafalkan nasihat tersebut. Lalu aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Maka apakah pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam? Iaitu jangan marah. La taghdab. Lalu aku mengulangi. Maka dalam hari fa'aada. Lalu beliau mengulangi pertanyaan tersebut berkali-kali, miraran. Maka yaqulu. Setiap kali ditanya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab la taghdab, jangan marah. Kat sini ada dua lah. Ada dua kemungkinan. Yang siapakah sahabat yang dimaksudkan dalam hadis yang kita baca. Cuma di sini tidak mustahil berlakunya ramai. Kata bukanlah satu kesalahan untuk berlakunya kejadian tersebut berulang kali. Boleh jadi banyak sahabat yang minta nasihat pada baginda. Boleh jadi itu je jawapan baginda. Itu je jawapan Nabi SAW. Maknanya dan ramai tanya soalan yang sama dan baginda menjawab dengan jawapan yang sama. Dan di sini menunjukkan hadza yadullu ala anna al-ghadab jamma'u syarr wa at-taharruz minhu jamma'ul khair. Okey. Kat sini ausini. Okey, kita tengok lafaz ausini. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Beliau minta pada Nabi, aus ini minta, kata berilah wasiat. Kalau ikut daripada terjemahan dari segi lafaznya, aus ini daripada lafaz wasa, daripada lafaz ausa yusi, isaan. Maknanya kat sini memberi wasiat. Memberi wasiat. Dan wasiat ini, satu wasiat kalau dalam bahasa Arab ni banyak makna lah. Satu wasiat yang berbentuk harta. Itu panggil wasiat juga. Wasiatkanlah kepada aku. Dan juga wasiat di sini memberi makna nasihat. Berilah nasihat kepada aku. Berilah nasihat. Bagi tahu aku satu pesanan. Berilah pesanan kepada aku supaya aku dapat ambil manfaat. Dan bila aku amal, aku akan
aku akan dapat manfaat dan juga orang lain pun dapat manfaat. Kata berilah wasiat kepadaku, maksudnya ialah tunjukkan kepadaku amalan yang memberi manfaat. Amalan yang memberi manfaat kepadaku. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah la taghdab. Janganlah marah. Janganlah kamu marah. Apa maksud la taghdab? Ialah jauhilah semua sebab-sebab yang boleh membawa kepada kemarahan dan jangan terdedah kepadanya. Maksudnya jauhilah perkara yang boleh membawa kepada kemarahan. Dan jangan kamu terdedah dengan kemarahan. Ataupun janganlah buat sesuatu yang mengikut amarah, mengikut marahnya. Yang mana marah itu apa? Marah ialah ledakan di dalam jiwa yang akan menyebabkan berlakunya keganasan dan balas dendam. Mana marah ni lah punca yang berlaku daripada dalam jiwa. Dia meledak dan menyebabkan berlakunya, menzahirkan keganasan dan juga akan menzahirkan sifat intiqam, membalas dendam. Jadi oleh kerana di sini baginda menyebut la taghdab, janganlah kamu marah, maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya marah itu menghimpunkan segala keburukan. Yang menghimpunkan segala keburukan. Kadang-kadang boleh jadi kemarahan itu boleh menerbitkan banyaknya keburukan. Berbanding kalau kata dia menahan marah. Kalau satu orang tu dia marah, kalau dia tak kawal kemarahannya, maka dia akan menyebabkan berlakunya macam-macam keburukan yang lain. Dia akan naik kaki, naik tangan, menyebabkan berlakunya kemudaratan pada orang lain. Kata jamma'u syar wa tahadzuru minhu, dan memelihara diri daripadanya jamma'ul khair. Dia akan menghimpunkan berbagai kebaikan. Iaitu bila marah itu ditahan. Bila satu orang tadi dia menahan diri daripada kemarahan, maka dia akan terpelihara daripada perkara-perkara yang buruk. Maka dia akan menghimpunkan segala perkara-perkara yang baik. Dalam masa dia marah tadi, dia istighfar, tenangkan hati dia. Dan juga dia pergi jumpa orang yang dia tak puas hati tadi, maknanya dia apa orang kata? Dia buat kebaikan pada orang yang dia marah. Mana bila dia dengan dia menahan marah akan berubah keadaan, menyebabkan dia akan melakukan macam-macam kebaikan. Dia akan memaafkan orang, dia akan menyebabkan hatinya akan jadi baik. Bila kalau dia menzahirkan kemarahan dia, maknanya kemarahan kepada perkara yang tak sepatutnya, maka dia akan menghimpunkan macam-macam keburukan. Mana wal ghadabu halatun yaraha al-'abdu fi ghairihi. Marah itu adalah satu keadaan yang seseorang hamba itu melihatnya pada perkara lain. Wa yash'uru biha fi zatihi, dan dia bermulalah dengannya daripada zat dirinya sendiri. Dan marah itu lawan kepada sifat redha. Marah itu lawan kepada sifat redha. Dan oleh kerana itu, kalau kita kata nak marah sesuatu perkara, biarlah marah pada benda yang betul. Biarlah kita marah pada benda yang perkara-perkara yang menjurus kepada maksiat, yang tu kita marah. Tapi kalau benda tu tak menyebabkan kurangnya iman, maknanya kalau kita marah dengan seorang, kalau dalam hati seseorang itu ada sifat redha, maka dia akan hilanglah kemarahannya. Okey. Dan di sini ghadab.
Ghadab itu ialah seperti mana Ibnu Qudamah menjelaskan, ghadab ialah marah. Marah yang mana darah di dalam hati yang mendidih kerana mencari pelampiasan. Maknanya dia nak nak menzahirkan. Marah membuat darah hatinya mendidih lalu menyebar ke seluruh nadi dan naik ke seluruh badan sebagaimana naiknya air yang mendidih. Oleh kerana itulah marah ini dia satu benda yang tak sepatutnya dilayan. Kata wa'arrafahu qaumun bi ghalyani damil qalbi talaban lidaf'il mu'za anhu khasyata wuqu'ihi. Satu kaum telah mentakrifkan marah itu, ghadab itu dengan mendidihnya darah yang berada di dalam hati kerana menuntut menuntut untuk memelihara. Kita talaban lidaf'il mu'zi anhu mu'za anhu, kerana terhalangnya untuk menghalang disakiti daripadanya kerana takut berlakunya. Wallahu alam. Jadi kat situ Nabi SAW menyebutkan marah itu menunjukkan satu perkara yang penting untuk kita ialah memelihara daripada diri daripada sifat marah. Ya Allah. Apa ni? Faraddada miraran. Dan di sini lelaki itu dia mengulangi pertanyaan, mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Maksudnya dia mengulangi permintaan nasihat itu berkali-kali, iaitu dia tak tanya sekali, dia minta banyak kali. Dengan sebenarnya nak minta lagi nak minta lagi apa lagi, takkanlah la taghdab tu je, takkan jangan marah je, ada tak lain-lain lagi, ada tak lain-lain lagi nasihat yang nak diberi. Maka bila berulang pertanyaan tersebut dan Nabi SAW nak menekankan tentang pelihara diri daripada kemarahan, maka itulah yang berlaku. Mana Nabi SAW mengulangi perkara tersebut, menunjukkan penting perkara tersebut. Okay. Akhlak Muslim. Muslim ialah seorang insan yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, lemah lembut, malu, tawaduk, kasih kepada manusia. Bila kata Muslim itu, dia mestilah ada sifat-sifat yang mulia. Bila kata Muslim, ini orang yang menyerah diri. Orang yang menyerah diri. Menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil Muslim. Aslama yuslimu. Menyerah diri. Maka bila dia satu orang Islam, maka perlu ada sifat-sifat sifat-sifat mulia. Maknanya lemah lembut, maksudnya perkataan yang dia cakap itu tidak menyakiti hati orang yang mendengar. Dan juga dia ada sifat malu. Ini malu untuk melakukan dosa, malu untuk buat perkara-perkara yang tidak baik, yang mencemar maruah. Tawaduk, rendah diri. Rendah diri. Azillatun 'alal mu'minin, a'izzatun 'alal kafir. Kata zillah, maknanya dia merendah diri di hadapan orang Islam dan juga dia bersikap tegas terhadap orang kafir. Kasih kepada manusia. Ini dia memandang manusia lain itu
dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kalau lelaki, kata wujudnya tanda-tanda kelelakian. Mana ini merujuk kepada lelaki lah. Maknanya satu orang Muslim lelaki tu, dia merujuk kepada wujudnya tanda-tanda kelelakian yang sejati seperti menanggung kesusahan. Mana sanggup untuk kata tahammul, menanggung kesusahan kalau ditimpa musibah. Tidak menyakiti manusia. Seperti al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Iaitu orang Islam ni ialah orang Islam yang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi. Orang lain sejahtera, orang Islam yang lain sejahtera, terselamat daripada kejahatan lidah dan tangannya. Maksudnya dia tidak menyakiti manusia. Memberi keampunan ketika mampu untuk membalas. Memberi keampunan ketika mana mampu untuk membalas. Dia mampu untuk balas bila mana dia disakiti, tetapi dia masih lagi menahan diri. Dia memaafkan orang yang memaafkan orang yang buat kesalahan pada dia. Dan juga bermanis muka dalam semua keadaan. Maksudnya orang Islam yang lain, dia akan, orang Islam ni, satu orang Islam sifat dia, orang Islam yang sempurna, sifat dia ialah bila dia pandang mana-mana orang Islam yang lain, dia pandang pada orang Islam yang lain, dia akan pandang dengan senyuman, dengan wajah yang orang tengok muka dia pun orang akan suka. Maknanya bila dia disakiti ke, dan juga dia pandang orang lain dengan bermanis muka. Dia tidak bermasam muka dengan orang lain. Ini sifat orang Islam yang semua. Inilah wasiat yang disarankan oleh Nabi SAW, oleh Rasulullah SAW kepada sahabat apabila sahabat minta nasihat pada dia. Wasiat yang dapat memenuhi tujuan dan mentelamat daripada pertanyaan. Nabi SAW akan bagi wasiat mengikut keadaan seseorang. Ada orang ni, tengok apa wasiat yang sesuai. Daripada situ bila apa yang kita dapat faham, apa yang menjadi pengajaran untuk kita ialah kalau orang minta nasihat kepada kita, maka kita bagi nasihat yang sesuai dengan keadaan. Maknanya kita jangan bagi nasihat benda yang kalau dia dengar nasihat tu, benda tu pun dia tak dapat buat. Jadi nak tengok keadaan dia. Sebab tu penting untuk kita memahami situasi orang lain. Barulah kita boleh bagi nasihat. Tapi kalau orang minta nasihat kita dan kita tak tahu keadaan orang tersebut, maka kita tak perlulah bagi nasihat. Sebab apa? Kita tak tahu keadaan dia. Dan kalau dia minta nasihat, kadang-kadang kita bagi nasihat menunjukkan dia akan terasa hati dia. Dia akan terasa hati dia. Ataupun dia nasihat tu benda yang dia dah buat. Benda yang dia dah buat. Jadi, apa faedah dia tanya pada kita? Jadi kat sini, guru saya, dia bagi tahu, kata kalau kita, Nabi SAW datangkan satu pesanan pada sahabat tadi, kerana mungkin ada sifat-sifat yang perlu ditegur, maka bila orang tadi datang minta nasihat, kita terus bagi tahu perkara yang berkaitan dengan keadaan orang tersebut. Tapi kita kena bagi tahu, kita kena sampaikan nasihat tadi dalam keadaan orang tu tak terasa. Itu yang ni perlukan kepada hikmah dan kebijaksanaan.
Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadanya dengan hanya menggunakan ungkapan yang ringkas. Tetapi terhimpun padanya segala kebaikan dan menghalang segala kejahatan, iaitu kalimah la taghdab. Jangan marah. Mana Nabi SAW bagi satu nasihat yang ringkas, mana dengan nasihat tu je dia boleh amalkan. Dengan dia amalkan nasihat tersebut, akan terpeliharalah segala keburukan yang lain dan juga akan mendatangkan segala kebaikan. Walaupun kata la taghdab, jangan marah, tapi ada makna yang mendalam di sebalik perkataan tersebut. Dan seterusnya, itu rindukan syurga dan mencari jalannya. Nabi SAW menyebutkan la taghdab, yang mana umumnya kalau kita dengar daripada riwayat-riwayat yang kita baca tadi, selain daripada apa yang terdapat dalam hadis yang ke-16 ni, maknanya umumnya didahului dengan pertanyaan. Maknanya bila Nabi SAW bersabda la taghdab itu, maknanya dia tak datang terus. Dia tak datang terus. Bagaimana ada keadaan-keadaan yang lain, Nabi SAW yang tanya, hendakkah aku khabarkan kepada kamu amalan sekian-sekian. Maknanya itu Nabi SAW yang tanya sendiri pada sahabat. Tapi ada keadaan yang mana Nabi SAW tak bagi pun nasihat, melainkan sahabat-sahabat datang tanya. Ini antara salah satu yang mana sahabat datang tanya pada Nabi dan jawapan Nabi la taghdab. Kerana umumnya didahului dengan pertanyaan atau permintaan para sahabat, yang mana amalan tu sahabat minta sebab apa? Sebab nak buat satu amalan yang mana mudah tapi boleh masuk syurga. Amalan tadi dia tak banyak tapi boleh menyebabkan menjadi sebab masuk syurga. Sebab sahabat-sahabat ni mereka buat amal bukan nak nampak keikhlasan mereka dalam buat amalan. Kerana apa? Mereka buat amal bukan semata-mata untuk tunjuk pada orang. Tapi mereka ni, Nabi SAW dah kata latih mereka sehingga mereka punya matlamat adalah akhirat. Sehingga mereka punya matlamat adalah akhirat. Jadi nak sampai akhirat ni ada amalan-amalan. Jadi di samping amalan tadi, sahabat nak tanya pada Nabi apa amalan yang ringkas tetapi boleh menyebabkan boleh masuk syurga. Sebab apa? Sahabat mereka rindu syurga. Mereka berkeinginan untuk masuk syurga. Mereka berkeinginan untuk masuk syurga. Sebab tu ditanya pada Nabi. Maka inilah wasiat Rasulullah SAW selaku seorang guru, mursyid dan pemimpin agung ketika mana diajukan persoalan oleh seseorang sahabat yang ingin menempuh jalan ke syurga. Maknanya mereka tanya amalan yang boleh buat masuk syurga. Seterusnya membawa kepada syurga Firdaus dan keredaan Allah. Mereka nak dapat syurga Firdaus, nak dapat redha Allah Ta'ala. Ini matlamat sahabat. Jadi kalau ada amalan yang lain yang boleh menyebabkan boleh masuk syurga juga, mereka akan amal. Apa amalan yang dia punya membawa kepada redha Allah Ta'ala, maka sahabat akan tanya pada Nabi. Bila Nabi begitu, mereka akan terus buat tanpa tangguh-tangguh. Itu beliau meminta supaya Rasulullah SAW mewasiatinya dengan wasiat yang ringkas
sehingga beliau dapat hafal dan memahami wasiat serta saranan tersebut. Serta saranan tersebut. Maksudnya mereka dapat amalkan, mereka dapat ingat dan dapat faham wasiat tersebut dan dapat amal. Lalu baginda SAW menyahut permohonannya itu, iaitu kamu hendaklah berakhlak dengan akhlak. Menyahut permohonannya dengan memberikan sebuah wasiat yang abadi, iaitu la taghdab. Maknanya satu wasiat yang mana boleh amal sampai bila-bila. Iaitu hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Itu kena ada akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Itu akhlak kenabian, akhlak iman dan akhlak Al-Quran. Sekiranya sifat tersebut menghiasi dirimu sehingga menjadi tabiat dan kelazimanmu, maka kamu akan menghindari perasaan marah ketika terdapat sebab-sebab yang menyebabkan kamu marah. Dan ketika itu kamu akan mengenali jalan menuju keredaan Allah Ta'ala dan syurganya. Jadi, Nabi perintah supaya usaha atas akhlak yang mulia. Usaha amalkan. Bawa akhlak Nabi. Apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi tunjukkan kepada sahabat. Bagaimana cara nak bermuamalah dengan manusia. Bagaimana cara nak bermuasyarah dengan manusia. Bagaimana nak usahakan akhlak yang baik. Akhlak iman. Akhlak sebagai orang-orang yang beriman. Dan juga bagaimana Al-Quran mengajar seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sekiranya sifat-sifat iman, sifat-sifat itu diamalkan dan dihiasi pada diri kita sehingga sifat itu jadi tabiat. Kadang-kadang nak menjadikan satu benda tu jadi tabiat, maka perlu diusahakan. Tabiat. Kalau benda tu nak jadi benda yang bukan habit, benda tu bukan tabiat, maka untuk jadikan dia tabiat, maka kena buat berulang kali. Kena buat selalu. Kalau kita buat benda tu tak selalu, tak istiqamah, maka dia takkan jadi tabiat. Dia akan jadi benda tu kalau buat, kalau tak kena sikit dia akan tinggal. Tapi kalau benda tu dia dah buat selalu dan jadi tabiat, insya-Allah dia akan berterusan sampai bila-bila. Menjadi kelaziman. Bila sifat tersebut dah menjadi tabiat dan menjadi kelaziman, maka kamu akan dapat menghindari perasaan marah. Bila kita dah ada sifat-sifat yang mulia, maka kita akan dapat kawal marah kita, dapat usahakan bila kita dapat kawal marah, maka di situlah adanya kamu akan dapat hakikat menuju kepada jalan untuk dapat redha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sekadar itu yang dapat pada petang ini. Mudah-mudahan dapat kita usahakan dalam diri kita. Poin yang penting di sini ialah untuk supaya kita mengawal sifat marah kita. Dan sebab apa? Dengan mengawal sifat marah, maka akan zahirnya akhlak yang mulia. Wallahu ta'ala alam. Bunda. Mana bunda N? Dah tu Ustaz. Dah habis. Ada soalan tak? Buka soalan. Nak tanya soalan? Ina nak tanya soalan, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Assalamualaikum.
Ustaz, mengawal marah Hmm. pada perkara yang kita nampak mungkar, terutama di kalangan ahli keluarga kan. Macam mana kadang-kadang bila emosi terkedepan tu yang gagal buat ayat yang baik, cara teguran yang tak baik, kat situ Ustaz bagi sikit nasihat dan tips Ustaz, macam mana kalau kita nampak perkara yang mungkar lah, contoh macam anak-anak keterlaluan sangat dengan media sosial ke, sampai waktu solat pun, sebab benda tu bila dah berulang kali kita menegur kan, dia mendatangkan perasaan marah tu dah ke depan. Ustaz, saya minta sikit nasihat lah Ustaz, insyaAllah. Bab menahan marah. Jadi kalau marah ni sebagaimana yang dikatakan, marah ni dia akan menyebabkan terzahirnya kelakuan yang buruk. Tapi kalau kita nak untuk menegur seseorang yang ada perkara-perkara mungkar yang kita nampak depan mata, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, fal yughayyirhu biyadihi. Maksudnya kalau kita ada ada kuasa, maksudnya ada kuasalah untuk nahi mungkar tu, melarang perkara-perkara yang mungkar, maka kita gunalah kita punya kuasa kita. Tapi bagaimana cara dia? Maka kita kena usaha kita ikut syariat. Maksudnya kalau kita ikut syariat yang betul, maka sebenarnya kalau kita marah tu kita akan marah, tapi dia akan marah ikut apa orang kata apa? Dia tak akan marah yang macam sampai orang kata apa? Keterlaluan tu. Maknanya marah dia tu dengan nada yang kalau orang tu dengar, dia dengar. Ada orang kata dia boleh terima lah. Tapi kalau kata benda mungkar, fal yughayyirhu biyadihi, maka kena cegah mungkar itu dengan tangan. Jadi kita gunakan kuasa, tapi walaupun kita gunakan kuasa, kita tak boleh guna cara kekerasan. Dengan kekerasan dengan kekerasan takkan terhindarnya kemungkaran. Maknanya sebab tu dia ada dua gabungan ni benda penting. Iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab tu penting untuk kita bawa dia kepada kebaikan. Bawa dia kepada kebaikan, maka kemungkaran akan tercegah. Itu sebenarnya dia punya teknik yang betul. Maknanya sebab tu kalau kata orang-orang yang buat benda-benda tak elok ni, kita kena bawa dia, nasihat dia bawa kepada benda baik. Kalau setakat kita tangkap, kita denda, macam tu je, dia lepas dia akan ulang balik. Dia takkan terkesan lah benda tu. Jadi bawa dia, sebab tu kalau pelajar, contoh. Pelajar ni, kalau dia buat kesalahan yang kesalahan yang besar lah, maka setengah-setengah madrasah, cara pentarbihan dia kata sekarang ni rotan ni bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Jadi penyelesaian dia macam mana? Sebab tu ambil cara Nabi dan sahabat. Selesaikan sesuatu masalah dengan amal. Jadi bagaimana nak selesaikan masalah kesalahan sosial ni, ialah bawa mereka kepada amal. Jadi dan dekatkan diri mereka kepada masjid, dekatkan diri mereka kepada amal agama, baru maka kemungkaran akan tercegah. Maknanya Ustaz, dengan marah tu memang takkan bawa kebaikan lah Ustaz. Cara nak menyampaikan tu nak. Maknanya dengan cara penyampaian yang kadang marah ni akan menyebabkan marah akan menyebabkan orang pecah hati, dan juga marah menyebabkan orang akan lari. Faham.
Dan Ustaz, satu lagi soalan. Macam mana kalau keadaan marah yang sampai dah tak bercakap, dah tak menegur, itu kedudukan marah yang baik ke tak? Maknanya dia dah ambil pendekatan diam itu lebih baik, sedangkan dalam keadaan dia marah sebenarnya. Okay. Dia ada setengah, ya ada kalau kata marah tak bertegur siapa, bukan dengan sebab syariat, yang tu yang ada kata tak boleh lebih 3 hari. Tapi ada setengah keadaan. Ada juga sahabat yang mana seorang sahabat ni dia buat satu perkara yang dari sudut sahabat yang lain mereka kata yang ni tak sepatutnya. Maknanya benda ni melanggar sunnah. Ada sahabat ni dia sampai dia oleh sebabkan dia marah atas perkara tersebut, dia terus tak tegur orang tu sampai bila-bila. Pun ada juga berlaku. Jadi kat sini kalau kita mana ambil pendekatan diam dan mana kita biar je lah. Tapi mana kalau jangan kita diam tapi kita berdendam, itu tak boleh. Kalau kita diam berdendam, nanti dia jadi lain cerita. Mana kalau kita kata kita marah pada dia dengan sebab dia kita dah nasihat dan macam-macam semua tak mau dengar, dan kita marah pada dia sampai kita kata okey, lepas ni aku tak nak tegur kau dah. Maknanya itu benda tersebut sebenarnya berlaku juga pada zaman sahabat. Dan benda tu tak ada sahabat lain yang menafikan perkara tersebut. Maknanya kalau marah atas dasar syariat, boleh juga untuk kita macam tu. Tapi sebaiknya kita usahakan supaya kita kata kalau benda tu darah daging kita janganlah sampai lama-lama. Wallahu a'lam. Nak beritahu dari sudut marah tu, ini kalau tak bertegur tu, kalau atas alasan yang benar, maka ada ulama mengatakan boleh untuk kita tidak bertegur dengan orang tu sampai bila-bila. Okay. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas penerangan. Admin yang kat tangan tu siapa nak tanya soalan ke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, tadi Ustaz cakap kalau marah maknanya tak reda kan? Yes. Kesinambungan dengan soalan Puan Azrina tadi berkenaan dengan kemungkaran. Jadi kita tak boleh marah ke sebab kita nanti tak reda? Kalau yang mungkar, memanglah tak reda. Tak, sebab marah tu maksudnya tak reda. Jadi kita kena diam, sebab kita disuruh diam. Jangan marah. Maksud dia macam tu lah. Maknanya marah, dia ada definisi tu lah. Mana marah itu kata dia tidak reda. Sebenarnya tidak marah itu ialah tidak reda dengan apa yang telah ditetapkan untuk dia. Itu maksud dia. Tidak reda. Tapi saya kalau marah saya diam Ustaz. Sebab kalau saya bersuara, habis keluar. Baik saya diam. Sama lah. Kalau marah saya diam. Sediam-diamnya. Kalau saya keluar, habis meletup semua. Baik jangan cakap. Kalau diam Ustaz kata dia jangan simpan dendam. Tak dendam lah. Tapi tak ada cakap. Tak cakap tu dia baiklah. Nanti dia tunggu dia sejuk, reda sendiri baru cakap. Aku time marah tu jangan cakap. Diam je. Sebabnya bila time marah, tak dia cakap, dia tak pakai akal. Dia keluar kat mulut je. Habis semua keluar. Masya Allah. Lepas tu istighfar. Aduh, banyaknya keluar. Saya aku marah, saya tak cakap, saya diam. Tolak jatuh pun saya tak cakap, saya diam je. Tu marah. Kalau saya cakap tu nanti sampai tulang hitam orang tu agaknya, lepas tu tak baik dah kot. Tu tak boleh marah orang, tapi saya jarang marah orang. Tak ada musuh insyaAllah setakat ni.
Tak kerti marah lah. Kalau orang marah, saya tengok je muka dia Ustaz. Apalah orang ni marah. Cuba kau istighfar cakap dia. Dia. Ada Saya lagi tak pemarah. soalan? Saya dia nak- pemarah, Ustaz. Ha. Saya orang yang pemarah. Saya orang yang pemarah waktu zaman-zaman saya muda. Bila saya dah meningkat dewasa, boy, lepas tu meningkat tua, kemarahan itu dah mula berkurang. Tapi ada satu ketiga memang tak boleh kawal kemarahan tu. Tapi saya belajar. Bila saya dah ketiadaan suami kan, saya dah tinggal seorang, saya muhasabah diri saya hari-hari dalam kesakitan. Marah ni memang masa tu syaitan datang. Memang syaitan ni dia datang masa kita marah tu, memang syaitan datang. Itu sebabnya bila kita marah kita lupa diri. Kerana kita ni dihasut oleh syaitan. Dihasut oleh syaitan. Kita dibimbing oleh syaitan. So bila dah tua-tua ni saya belajar macam mana cara mengawal kemarahan tu. Bila saya dah rasa marah sangat tu, memang dia keluar juga dulu Ustaz. Benda nak marah tu memang keluar juga. Tapi saya akan bermuhasabah diri. Ya Allah Tuhanku, kalau lah misal kata-kata aku ni menyentuh hati dia semua, sedangkan aku ni perlukan dia. Dia. Lepas tu masa tu saya akan bilang kebaikan-kebaikan dia. Saya akan tengok kebaikan dia lebih daripada apa yang patut kita marah. Lepas tu saya mula beristighfar. Dan saya akan tunggu taubat. Waktu saya berdirikan solat, saya taubat. Kalau saya sebab sebenarnya taubat, saya taubat. Itulah saya mengajar diri saya Ustaz. Tapi keturunan saya ni, keturunan orang Arab ni memang pemarah. Masa saya muda-muda, bagus semangat. Anak 5 lelaki Ustaz. Bayangkan macam mana tak menjerit satu rumah. Itulah caranya saya menahan kemarahan. Beristighfar, mengingatkan kebaikan orang dalam masa yang sama. Kita tengah marah, ya Allah, baik dia lebih banyak daripada silap dia. Itu saya berkongsi. Terima kasih Ustaz. Okay, nah. 6:30. Kita tutup majlis ya. InsyaAllah. Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah asar kita dengan hadis 40 Imam Nawawi berjalan lancar dengan syarah wasiat Rasulullah SAW, hadis 16 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jauhilah perkara yang boleh membawa kepada kemarahan, kerana marah punca kepada ledakan dalam jiwa. Marah itu yang menghimpun segala keburukan. Seorang Muslim itu perlu ada sifat-sifat yang mulia dengan menyerahkan dirinya kepada Allah, jaga pertuturan dengan pertuturan yang lembut, mana ada sifat malu dan menjaga maruah dan tawaduk. Moga semua ilmu yang disyarahkan Ustaz diberi kefahaman oleh Allah kepada semua jemaah dan beri manfaat untuk diambil iktibar dan dilaksanakannya. Kawallah kemarahan sebaik mungkin. Pendek wasiat Rasulullah SAW. Janganlah marah, tetapi amat besar dan mendalam maknanya. Wasiat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gema Iman memohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, farah dan soalan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah maghrib malam ni insya-Allah. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.